banyakkan zikir tuan semua, apa akan berlaku tuan semua? Hati kita akan cerah, hati kita akan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddim ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi anka ka'in aqad kan uqaddim ilaika baina yaday zalika kulli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Nahnu Muhammadiyuna walillahil hamd. Allahu akbar. Nahnu Muhammadiyuna walillahil hamd. Allahu akbar. Nahnu Muhammadiyuna walillahil hamd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah tuan-tuan yang berkenan Allah Ta'ala, syukur kepada Allah Ta'ala. Saya harap dengar suara Ustaz ni, dengar suara Ustaz. Okay. Kita ni hari-hari kalau boleh kita kena banyak zikir dan tuan-tuan kena banyak zikir. Mudah, zikir ni mudah dan semua. Orang datang period boleh, orang datang period, orang datang berjunub pun boleh zikir dan semua. Ni ada kadang-kadang kadang-kadang kakak-kakak kita, adik-adik kita ke, adik perempuan kita, ibu-ibu kita, masuk ustaz, masuk ibu-ibu ni, bonda-bonda yang dah berumur lebih kurang macam ustaz ni, okey, kadang-kadang mereka tak faham lagi. Mereka kata, ustaz, bolehkah saya zikir? Apa bolehkah saya zikir sedangkan saya datang period? Datang period boleh, zikir ni boleh buat. Hanya yang tak boleh beberapa perkara saja bila kita datang period, kita tak boleh, kita uzur. Kita pertama baca Quran tak boleh, kita berpuasa tak boleh, sembahyang tak boleh, masuk masjid tak boleh. Zikir boleh buat, selawat boleh buat, banyak-banyak selawat pun boleh buat. Okey, ada suara ke? Ada kena semua clear? Ada, okey. Okey, kalau boleh itulah. Jadi kalau tuan-tuan, zikir apa-apa zikir boleh. Walau kita dalam period ni, kalau kita tak bila kita dah tak boleh baca Quran, kita banyakkan selawat. Banyakkan. Kalau tuan tak payah nak, ustaz saya tahu zikir lain, saya nak selawat je. Kita di akhir zaman ni tuan semua, kita di akhir zaman ni, okey. Selawat adalah best sekali. Selawat paling best sekali. Sebab apa tuan semua? Kita ni orang lalai. Kita ni bukan orang jenis yang hati kita duduk dengan Allah sentiasa. Tak ada tuan semua. Bukan nak duduk. Kita bukan macam sahabat Nabi. Iman kita macam iman buah jambu dan semua ni. Iman kita macam iman buah jambu. Macam mana dah? Okey. Ustaz ambil contoh dah. Ambil kita koyak, kita kopik kulit buah jambu. Kita bukan buah jambu air kan. Jambu biji banyak kan. Kita ambil contoh, kita kopik kulit. Kita letak dalam garam. Letak dalam air garam. Besok kita ambil, apa jadi? Kita gigit masin kan? Okey. Itu masin. Kita keluar dia, kita gigit masin. Okey. Kita curahkan air garam ni, kita pasang beras tu, kita masuk gula pula. Masuk gula, kita kacau-kacau, jadikan air gula. Yang masin tadi, kita masukkan dalam bekas yang ada gula. Besok hari tu, kita ambil macam mana? Memang rasa manis kan? Rasa manis kan? Okey. Lepas tu, yang rasa manis pula, air gula kita buang. Kita masuk asam jawa. Kita kau semua, kita masukkan, kita rendamkan buah jambu yang manis tadi tu. Besok tu, kita cuba keluarkan, maka apa jadi? Masam. Iman kita macam tu dah tuan semua. Iman kita bukan macam iman sahabat-sahabat. Iman kita bukan macam iman Nabi. Iman Nabi naik iman Nabi. Naik sentiasa naik iman Nabi ni. Iman sahabat gitu dia, iman sahabat dia. Iman kita ni ikut macam suasana iman kita ni. Iman kita ni suasana tuan semua. Kalau kita duduk dalam masjid, iman kita lain. Betul tak? Betul tak? Dalam masjid, memang ustaz ni cerita ustaz ni. Ustaz cerita ustaz, bukan cerita tuan-tuan semua, cerita ustaz. Duduk dalam masjid lain iman kita. Memang nak menangis rasa sedih, angkat tangan doa, nak nangis, kita rasa nangis ni. Rasa tenang semacam dalam masjid. Sebab tu bila kita duduk dalam masjid ni, rasa nak semayang. Rasa nak baca Quran, nak zikir, betul tak? Sebab apa? Sebab suasana tu. Iman kita ni ikut suasana. Keluar daripada masjid tu. Keluar dari masjid je. Tak usah kata. Duduk dalam kereta dah cukup dah. Masuk dalam kereta, kita jalan kereta dah. Iman kita dah bertukar lah. Sampai di shopping kompleks. Sampai kat Ion ke, sampai kat Giant ke, sampai kat Tesco ke. Iman kita situ kan dah berubah dah semua. Suasana lain pula dah. Sebab tu Ustaz, iman kita macam buah jambu. Iman buah jambu dah semua.
Masuk dalam air masin, jadi masin. Masuk dalam air gula, jadi gula. Masuk dalam air masam, jadi masam. Itu iman kita. Jadi, bila kita tak iman kita macam ni, tuan semua, kita kena sentiasa berzikir. Sentiasa berzikir. Kena ada sokmo-sokmo zikir. Jadi, zikir yang paling best sekali, tuan semua, yang mana, tuan semua, yang kita tak perlu nak fikir. Itu selawat saja, tuan semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan panjang-panjang. Jangan ambil panjang-panjang. Jangan ambil panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Oh, panjang. Tak usah panjang-panjang ni. Tak usah ambil pendek-pendek. Ambil yang mudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sambil basuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sambil muat lantas. Sallallahu alaihi Muhammad. Sambil kita bersih. Dalam tandas. Janganlah ada sebut nama Nabi kan. Kita nak puji Nabi. Janganlah. Dalam hati. Ya. Dalam hati kita boleh. Dalam hati. Okay. Kita banyakkan zikir. Banyakkan zikir. Bila kita banyakkan zikir semua, apa akan berlaku semua? Hati kita akan cerah, hati kita akan tenang, macam-macam akan berlaku semua. Aku Ustaz cuba kod semua. Ada satu. Okey, sebab zikir ni zikir ni boleh membawa ketenangan pada hati kita. Dalam Al-Quran banyak cerita. Ya. Okey, ni dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat 28 ni Ustaz baca semua. Okey. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Okey, apa dia kata? Apa Allah Taala kata dalam Quran? Iaitu ayat 28 surah Ar-Ra'd, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah Taala, dengan mengingat Allah Taala. Ingat Allah Taala, ingatlah. Okey. Ala bizikrillah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah lah. Tatmainnul tatmainnul qulub. Maksudnya hati kita akan jadi tenang, tenteram, tuan semua. Itulah. Zikir. Ya, maklum sekarang ni tuan semua. Tak usah kata tuan semua. Ustaz sendiri pun rasa kita rasa semacam bila dah berlaku PKP, COVID berlaku ni. Rasa bagi yang meniaga tak boleh meniaga, macam-macam berlakulah. Macam ustaz juga tuan semua. Bagi anda yang pendapatan bulanan, tak rasa takutlah, tak rasa risau ni. Tenang saja. Sebab apa? Sebab tidak boleh dapat. Tu bagi kerja kerajaan. Kalau kerja swasta, mungkin ada yang kena potong. Ada kena potong separuh, kena potong suku, macam-macam lah. Macam-macam. Bagi orang yang kerja macam ustaz ni, bagi anda kerja macam ustaz, bagi anda yang bekerja sendiri, yang pendapatannya harian, maka akan terkesan memang dah 2 bulan kita semua. Dah hampir 2 bulan kita ni. Okeylah. Yalah, bila sebut 2 bulan ni macam anak ustaz dia jual nasi lemak depan ABC Sinar tu kan, jual nasi lemak tak boleh, tak ada pendapatan dia. Tapi alhamdulillah ada orang infak, ada di kalangan anak murid ustaz yang infak bukan bagi pada anak ustaz, infak pada ustaz, dan ustaz bagi pada murid ustaz ni, dia infak untuk dibagi pada petugas-petugas. Jadi ustaz serahkan duit tu pada anak ustaz, dan anak ustaz masak untuk bagi pada petugas-petugas daripada sebelum puasa sampai sekarang pada bulan puasa. Sebelum puasa kita bagi 2 kali, anak ustaz buat 2 kali. Tengah hari dan malam. Tapi kalau buat puasa ni anak ustaz buat sekali sajalah untuk buka puasa. Untuk sahur tu anak ustaz tak buat, dia takut tak sempat, dia kena penat. Jadi tuan-tuan semua, zikir ni penting. Sama sekali kita dalam bulan puasa ni. Dalam bulan puasa ni, masa ni lah kita nak pulun. Sebab tu Ustaz buat grup zikir, grup selawat. Ustaz buat selawat 70,000, grup zikir la ilallah. Dia bulan grup selawat tu bulan Syaban. Sampai dah sekarang. Masih tak berhenti lagi pada awal bulan Syaban sampai sekarang masih berselawat. Masya-Allah, tabarakallah ni. Memang sungguh tabah mereka yang join tu. Dan juga ni masuk bulan Ramadan ni, ada lagi Ustaz buat grup itu grup kalimah la ilallah 70,000 untuk hadiah pada mak kita 70,000, kemudian baca lagi 70,000, hadiah pada ayah kita, tak habis 70,000, hadiah pada suami kita, pada isteri kita, 70,000, hadiah pada saudara kita. Ada satu orang tu 3 hari 2 hari dah dapatlah 70,000. Ni Ustaz beritahu pada tuan-tuan semua. Jadi bila kita banyak zikir semua, hati kita akan jadi tenang. Bila datang ujian seperti ujian yang COVID, ujian KPM, ujian PKP, datang semua ujian apa-apa tu, terutama sekali dalam bentuk keresahan
kita akan jadi tenang. Ni Ustaz cerita buat cerita, satu cerita lah. Cerita ni yang diceritakan Ustaz tak mau cerita. Ustaz tak, cerita tu Ustaz ingat tapi tak mau daripada keluar dari mulut Ustaz sendiri. Nak keluar dari kitab ni. Dari kitab ni tuan semua. Ni kisah-kisah Hudain. Hudain adalah sahabat Rasulullah SAW. Dia hidup sewaktu Rasulullah SAW. Dan sewaktu Rasulullah SAW tuan semua. Sahabat-sahabat tuan semua. Ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga tanpa hisap. Tanpa hisap. Dan sahabat-sahabat lain yang hidup sewaktu Rasulullah SAW pergi berperang Rasulullah, pergi berjihad Rasulullah SAW, mereka akan masuk syurga tuan semua. Semua sahabat-sahabat yang hidup sewaktu Rasulullah SAW, mereka akan masuk syurga Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Kita berharap gitulah. Kita ni sebagai ikhwan, ya, saudara pada Rasulullah SAW. Satu hari ni Ustaz, sebelum cerita tu Ustaz bercerita sikit lah. Cerita ni memang menyayat hati tuan semua. Memang menyayat hati. Kalau baca ni kita boleh nangis. Kadang-kadang tu nak kita nak pujuk hati kita ni, kita baca kisah ni. Kadang-kadang kita baca atau mendengar. Kadang-kadang ustaz-ustaz kadang dia pandai olah kata-kata kan, menyebabkan kita rasa sedih dan kisah tu. Sebenarnya kisah tu gini. Kisah tu satu hari Rasulullah SAW duduk bersama sahabat. Dan sahabat ni rasa sedih, dapat sedih. Sahabat tanya Rasulullah, kenapa dapat sedih? Kenapa sedih? Jadi Rasulullah SAW dia tengok pada ikhwan-ikhwan dia. Ikhwan-ikhwan dia lah. Ikhwan-ikhwan. Aku tengok pada ikhwan-ikhwanku. Jadi tuan-tuan semua, sahabat kata, kamilah ikhwan kamu. Nabi kata, kamu sahabat aku. Kamu sahabat aku. Kamu bukan aku, kamu sahabat aku. Nabi kata, lebih kurang gitulah. Dia punya dialog lebih kurang, Ustaz tak ingat, tapi lebih kurang gitulah. Kamu sahabat aku. Kamu pergi makan bersama aku, pergi perang bersama aku, ni suka duka semua bersama aku. Kamu dengar apa aku tahu, kamu dengar nasihat aku semua. Dan semua sahabat duduk bersama dengan Nabi, mereka adalah sahabat Nabi. Tapi ada satu umatku yang tak pernah lihat aku, tak pernah bersama aku, tak pernah berperang aku, tak pernah makan minum dengan aku, tak pernah jalan bersama aku. Mereka tak pernah, tapi mereka ingat pada aku, mereka kasih pada aku, mereka rindu pada aku nak jumpa aku. Inilah ikhwan-ikhwan aku, saudara-saudara. Siapa? Kita lah tuan semua. Sebab tu Ustaz kata, the best kali tuan semua ialah kita banyakkan selawat. The best kali tuan semua, kita banyak selawat. Selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tak boleh buat banyak, buat sikit lah semua. Sekurang-kurangnya Ustaz beritahu lah, bagi Ustaz lah. Sekurang-kurangnya kalau sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan rasa berat lah tuan-tuan buat 100 kali je. Kalau rasa berat lah. Tapi Ustaz rasa tak berat tuan semua. Sallallahu alaihi pendek je. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad pendek je. Semua orang buat. Orang yang tak belajar Quran pun boleh buat, orang yang tak pandai bahasa Arab pun boleh buat. Apatah lagi kalau tuan-tuan dah baca Quran, apa lagi tuan-tuan dah biasa dengan selawat ni, makin boleh buat dah semua. Ada anak murid Ustaz boleh buat 25,000 kali satu hari. Ada anak murid Ustaz boleh buat 30,000 satu kali. Ni suatu Ustaz duduk kampung duduk tu. Tuan Guru Jomah cerita pada Ustaz. Satu perempuan datang jumpa dia. Datang jumpa Tuan Guru Jomah. Ya, Tok Guru. Oh, Tok Guru datang. Okey. Dulu orang alim dulu tuan semua, dia tak panggil Tok Guru. Sebenarnya dia panggil Pak Su. Orang zaman dulu, alim dulu, dia tak panggil. Dia panggil Pak Do, dia panggil Pok Cik, dia panggil Tok Ayah. Dia panggil gitu. Dia panggil Pok Su gitu. Jadi, Tuan Guru Jomah ni, Ustaz yang panggil Tok Gurunya, orang lain panggil Pok Su belakang. Semua panggil Pok Su. Ustaz sangat panggil Tok Guru dia. Jadi orang lain panggil Pok Su sebab mereka dah biasa dengan Tok Guru. Ustaz ni pergi baru 86, Ustaz 96 Ustaz pergi belajar dia. Ustaz panggil Tok Guru lah, tak berani nak panggil Pok Su sebab dia dah usia. Masa tu Ustaz berapa umur? Tahun 96. Okey. Tuan Guru masa tu dah umur 80, nak 70 lebih dah, nak masuk 80 dah. Orang semua panggil Pok Su, Ustaz panggil Tok Guru lah. Panggil Tok Guru. Satu hari, dia cerita dalam kelas ni, dalam pengajian kitab ni, dia cerita. Satu hari ni, aku ni ada satu perempuan datang jumpa aku. Satu perempuan datang jumpa aku. Beritahu pada aku, Pak Su, boleh tak Pak Su tolong doa ke hamba? Doa pada suami hamba. Doa pada suami hamba. Bapa Mek datang. Mek tu satu perkataan macam kalau di Kedah cek mana ni? Cek, kenapa cek? Kenapa Mek? Mu nak doa apa kepada suamimu? Minta ya Pak Su tolong doa Pak Su agar suami hamba ni terbuka hati dan nak nikah seorang lagi. Terkejut tak Guru? Terkejut. Pelikmu. Orang lain semua mari jumpa aku nak minta agar tertutup hati suami dia supaya kahwin lain. Mung ni mari jumpa aku minta doa, nak suruh aku minta doa kepada Allah Ta'ala agar terbuka suamimu kahwin seorang lagi. Pelik Mek kata. Pelik ni. Kenapa jadi gitu? Dia kata, kenapa jadi gitu? Ustaz kat tuan-tuan faham bahasa Kelantan ni. Ustaz nak ajuk perkataan Tok Guru ni payah tuan. Kena cakap dalam Kelantan ni. Sebab tu lah kalau dalam buku Ustaz tu, Ustaz tulis tu, semua dalam bahasa Kelantan tu semua. Kalau Ustaz meninggal, kalau anak Ustaz bukan tak mungkin tak boleh baca. Tak boleh baca. Jadi tuan semua,
Cuba cerita pada aku sikit, kenapa kamu nak suruh aku doa agar suami kamu kahwin seorang lagi ni? Gini tak, gini Pak Su dah, Pak Su. Gini Pak Su ni kata. Okey, kata, hamba ni berselawat ke atas Nabi sebanyak 30,000 kali sehari. 30,000 tuan semua. Bukan sallallahu alaihi Muhammad tuan. Bukan sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Panjang. Panjang sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebanyak 30,000 kali satu hari. Ustaz masa tu, Ustaz dengar 30,000 tu termenung. Masa tu termenung. 30,000? Allah Akbar. Habis patutlah ke mana Pak Ustaz? Patut apa jadi? Apa mulut suruh aku doa agar suami kahwin seorang lagi dah? Gini tak ayah. Bila begini Pak Su. Bila hamba zikir berselawat ke atas Nabi sebanyak 30,000 satu hari ni, Allah Ta'ala mendatangkan Rasulullah SAW berjumpa hamba. Dia jumpa hari-hari Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah tuan. Tuan-tuan, dia jumpa hari-hari Rasulullah SAW. Dia ucap saja, dia ucap saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah datang, orang Kelantan kata datang cegat depan dia. Datang depan dia. Tuan-tuan, dia kata begitu, Pak Su, nak ayatnya bila Rasulullah SAW mari, habis dunia. Habis dunia, maksudnya hancur lebur dunia ni. Tak ada nampak dunia langsung dah. Tak boleh nak siapkan makan untuk suami, sarapan suami tak boleh, nak makan tengah hari suami tak boleh, nak bagi makan malam tak boleh dah. Suami tak usah beli nasi kedai. Makan. Anak-anak dia tak hirau dah. Ada anak-anak amu tak cara langsung dah. Amu tak cara langsung dah. Allah Akbar, tunggu. Ya Allah dah. Terkejut dah, terkejut. Jadi amu mari jumpa Tok Guru ni. Amu nak minta tolong juga Tok Guru. Tolong doa juga Tok Guru. Minta biar suami amu nikah sekali lagi. Amu rasa dosa kalau dia tak nikah sekali lagi. Sebab amu tak boleh nak royak, tak boleh nak beritahu. Bila Rasulullah SAW mari tu, hilang dunia tuan semua. Rasulullah SAW mari bukan cara mimpi, bukan cara tak sedar, cara yakazah, cara jaga tuan semua. Ni kalau dengar orang Wahabi marah tuan semua ni. Orang Wahabi nak marah sangat. Orang Wahabi kalau sebut yakazah ni marah, dia kata tahyul, kurafat dia kata semua. Tak percaya. Dia fikir dengan otak dia. Kalau dia fikir orang Wahabi ni fikir dengan otak dia banyak otak. Dia fikir bila dia fikir banyak otak, maka tak sampailah, dia tak sampai, dia fikir otak dia dia fikir dia dengan otak. Sebab tu kalau ada, sebab tu kalau bila Ustaz cerita apa lah, atuk sepupu Ustaz, nama dia Pada Kasim, dah arwah, dah almarhum, dah tua dah, dia meninggal lama meninggal semua. Dia khatam Quran 360 kali setahun. 360 kali. Puan ni ada setengah orang ni yang berfaham Wahabi ni bohong, pelawak, penipu. Dia kata, mana orang boleh khatam Quran satu hari satu kali. Imam Syafi'i ada setengah kata 20,000 kat 20 kali. Ada setengah kata satu hari, bulan Ramadan. Bulan Ramadan 20 kali. Ada setengah kata. Ustaz dengar Ustaz kata 20 kali satu hari. Dia kata Imam Ghazali 20 kali, Imam Syafi'i 20 kali satu hari. Kalau kita fikir dengan otak kita memang tak sampai. Tak usah kata apa nak khatamkan 20 kali. Satu hari satu kali khatam pun kita tak masuk di otak tu. Macam mana Apin kata ni? Mimpi nak tak usah kata jaga dia. Kita mimpi pun nak buat habis tolak ni, semua dia tolak semua. Dia tolak. Tapi nak beritahu dia semua ni, jadi dia beritahu yang bila Rasulullah SAW mari depan dia, terus dia rasa hilang dunia ni. Allah tak, dia tak boleh nak gambarkan. Dia tak boleh cerita pada Tok Guru dan Tok Guru Haji Omar, tak boleh cerita pada Tok Guru Haji Omar ni apa dia rasa. Tapi Tok Guru ni sebagai tak orang guru, dia rasa. Rasulullah Tok Guru tak tahu, Tok Guru Haji Omar pun sama macam tu kat semua. Sama juga. Tok Guru Haji Omar zikir 200,000 kali satu hari dah. Zikir 200,000 satu hari. Kita rasa kita buat 5,000 selawat, kita rasa banyak dah. Tuan Guru Haji Omar 200,000 sekali. Bismillahirrahmanirrahim saja 6,669 kali. Bismillahirrahmanirrahim 6,666 kali bismillah. Waqiah tu 400 kali. Tiap hari tak putus semua. Nak beritahu ni zikir Rasulullah akan membuahkan, mencahayakan hati kita. Zikir mencahayakan hati kita, membuahkan hati kita, memberi kita kekuatan, memberi kita macam-macam zikir dia. Okeylah, zikir tu. Jadi perempuan ni macam itulah tuan semua. Jadi apa tu Guru Haji Omar kata? Okey, gini Mek lah. Ginilah Mek. Kalau gitu kat Mek, sebelum aku doa kepada suami Mung ni, Mung pergi buat air kopi kat aku. Tegur suka gurau. Dia Mung pergi buat kopi kat aku nak minum air bekas tangan Mung. Ni, betapa mulia hati Mung. Sebab Mung ni jumpa Nabi hari-hari, aku nak minum air bekas tangan Mung. Allahu Akbar. Astagfirullah.
Allahu Akbar tuan semua. Dia Allahu Akbar. Ni kita nak kata ni selawat ni kita ni selawat. Kalau boleh tuan-tuan buatlah selawat lah. Tak mau zikir apa-apa pun tak mau zikir selawat. Kita akhir zaman ni kita ni umat akhir zaman ni kita kurang sembahyang tahajud tuan semua. Dalam Ramadan ni pun kantoi sembahyang tahajud ni. Kantoi sembahyang tahajud ni. Kita boleh bangun awal, kita boleh bangun. Kadang kita bangun awal kita buka TV tengok TV. Kita buka TV tengok TV. Tak mau sembahyang tahajud tak buat tuan semua. Kita counter dalam bulan Ramadan. Apatah lagi kalau luar di bulan Ramadan. Tuan-tuan, syaitan ketawa kat kita tuan semua. Di sini lah syaitan ketawa. Aku kena tambah, aku kena ikat, aku kena rigat, aku kena penjara pun. Kau masih buat jahat juga. Kau masih tak boleh buat amal lebih juga. Di sini dah tuan semua nak tahunya betapa jahatnya kita tuan semua. Nak tahu betapa jahatnya kita ni. Kita jahat, nak tahu jahat original tak original kita waktu bulan puasa lah kita boleh tahu semua. Nak tahu kita ni jahat original atau tidak original tu semua, bulan puasa kita boleh tahu. Syaitan dah tak ada lah. Dah kena angkut lah. Kena angkut kalau ibarat kalau polis dah masuk dalam Black Maria tu, letak dalam penjara. Nak tahu kita jahat tak jahat betul-betul original, jahat aku ni original tak original, inilah bulan Ramadan. Masuk saja malam Ramadan tu, situ kita boleh nilai lah. Kalau sebenarnya kalau masa bulan bukan bulan Ramadan 11 bulan 11 bulan kita tak kurang buat sembahyang tahajud, kurang baca Quran, kurang zikir. Kalau bulan Ramadan kita tak buat juga, tak boleh buat juga, yang mana syaitan tak ada tuan semua, maka Ustaz nak kata tak berani lah, nak kata apa tak berani lah. Itulah takut tuan semua. Tu takut tuan semua. Sebab tu Ustaz beritahu bulan Ramadan ni lah kita nak pulun. Minta doa ni, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Minta daripada selamatlah kepada kita daripada neraka Allah Taala tuan semua. Neraka ni teruk tuan semua. Neraka ni teruk ni. Teruk tuan-tuan. Teruk tuan semua. Allahu akbar. Takut tuan semua. Takut. Okey, Ustaz akan buat satu kisah sahabat Hudair dalam dia. Ustaz baca tuan semua. Ustaz baca. Ustaz tak mau nanti Ustaz baca cerita ni, nanti Ustaz cerita ngarup pula ni. Okey. Ada satu kisah tuan semua. Satu kisah di mana seorang prajurit Rasulullah SAW bernama Hudair semua. Bernama Hudair. Tapi dia ni biasa. Sederhana tuan semua. Sederhana. Dan dia ni dia tak dapat perhatian sangat daripada orang lain. Dia orang biasa je. Orang biasa. Dia biasa ni. Cuma, okey. Nak beritahu dan semua ni, diri dia telah mendapat perhatian daripada Rasulullah SAW dan juga Jibril AS dan juga Allah SWT. Okay. Apa berlaku dan semua? Apa berlaku? Okey. Dikisahkan dan semua. Satu hari, Ustaz cerita, satu hari dan semua, prajurit ni, prajurit Rasulullah SAW ni, dengar dia rendah hati, dia pemalu shy, orang shy tuan semua, dan juga dia ni suka menjauhkan diri sikit. Dia tak suka duduk menonjol ke depan-depan. Dia tak ada. Bukan kata saya nak bakar seorang tu nak menonjol diri. Tak. Maksud dia ni suka macam tu. Dia tak apalah bagi orang lain. Okey. Satu hari tu semua Rasulullah SAW satu hari Rasulullah SAW sedang sedang membagikan bekalan peperangan, bekalan makanan untuk nak pergi perang ni. Biasa sahabat-sahabat Rasulullah akan bagi bekalan makanan untuk pergi perang. Jadi dia seorang tak terima dah semua. Orang lain semua terima dah. Semua terima makanan. Kalau tentera, kalau polis, kalau tentera kan, yang duduk dalam hutan kan. Dengan sardinnya, dengan sosnya, dengan macam-macam terimalah. Jadi sahabat ni mungkin lah. Zaman Rasulullah mungkin lah. Kurma kan, mungkin zaman dulu lah. Jadi dia ni tak terima. Orang dia tak beritahu pada Rasulullah SAW. Dia pun undur belakang. Bukan dia marah pada Rasulullah SAW tak. Tapi dia jenis pemalu. Dia tak, kalau kita kat, ya Rasulullah, anda tak dapat lagi makanan ya Rasulullah. Dia tak. Dia diam, dia duduk belakang. Orang semua dah siap-siap packing dah. Packing dalam masuk dalam beg apa semua, dalam beg nak pergi perang ni. Pergi perang tu semua. Dan dia tak mengeluh pun. Dia tak mengeluh sikit, tak mengeluh tu semua. Okey, apa kata dia? Okey, dia kata kalau macam ni tak apalah data. Kalau macam ni tak apalah. Baik aku zikir je lah. Dia pun zikir tu semua. Tuan-tuan boleh ambil zikir ni. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Tu zikir dia. Dia zikir. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Dia duduk dekat belakang ni.
Dia pun kata, ya Allah, sebaik-baik bekal adalah kalimah ini, ya Allah. Dia kata, tu ya. Dia tak dapat bekalan tu, dia kata sebaik-baik bekal kalimah ni lah. Dan kalimah la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Apa berlaku tu semua? Bila dia kata gitu, ya Allah, sebaik-baik bekal ni lah bekalan aku. Zikir ni, kalimat ni lah bekalan aku lagi pegang ni. Maka tu semua, Jibril telah dikejutkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, wahai Jibril, mau pergi jumpa Rasulullah SAW. Beritahu Rasulullah SAW, ada seorang tak terima lagi makanan. Dia tertinggal. Tersentak Jibril, terus pergi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terkejut dan semua. Terkejut. Ada seorang tak terima. Itu Hudayl dan semua. Nak beritahu semua ni. Tersentak Rasulullah. Ya Allah. Ya, Rasulullah dia kata gitulah. Ya, terus. Nah. Dia ni sanggup menahan lapar. Orang lain dah makan sikit-sikit dah. Nak bagi perang, kena makan sikit. Dia tak. Dia cuma dia zikir la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Zikir ni dah tuan semua. Kita kena bawa kalau kita duduk dalam keadaan duduk saja sebelum buka puasa itu duduk kita baca la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh atau la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi dengan zikir tu semua, dengan sikap Hudayl macam ni, mana menyebabkan Allah Ta'ala Allah Ta'ala perintahkan Jibril, dan perintah Jibril supaya beritahu pada Rasulullah SAW untuk bagi bekalan makanan kepada Hudayl. Ini nak beritahu tuan-tuan semua, dengan berkat zikir beberapa kalimah saja tuan semua, dia Allah Ta'ala Hudayl telah mendapat kasih sayang, cinta daripada Allah Ta'ala, cinta Jibril dan juga cinta Rasulullah SAW. Ini nak kisah zikir dan semua. Sebab tu Ustaz beritahu tuan semua, walau tuan-tuan berada di mana sekalipun, di waktu apa, dalam suasana macam mana, dalam tandas tak perlulah, dalam tandas hati sajalah, zikir banyak-banyak. Paling tidak dan semua berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama-ulama beritahu, kalau kita berselawat sehingga kan Nabi kenal nama kita. Nabi kenal kita, dan Nabi ingat nama kita dan semua. Kalau boleh kita berselawat banyak. Jadi alhamdulillah, grup selawat sekarang ni masih teruskan. Cuma dah tak ramai dah. Ramai dah komplit 70,000. Cuma makin lama makin sikit. Tak apalah. Tak apalah. Walaupun sikit, dulu waktu sampai beratus orang. Sekarang dah kira dah tak sampai 20 orang dah. Dan yang berselawat. Sekarang ni yang dah ketumbuh pada kalimah la ilaha illallah pula. 70,000. Ramai dah yang dah selesai. Dan ada satu orang perempuan. Kalau tuan-tuan tengok dia ni, do'if dah. Ustaz tengok dia kadang-kadang kesian pada dia dan semua. Ustaz rasa nak bagi duit kat dia, tapi jauh tuan semua, dia jauh. Dia jauh tuan semua. Dia ni ada orang Indo. Dia orang Indo tuan, orang Indonesia, tapi duduk kat Malaysia. Anak dia hafizah tuan, anak dia hafizah. Dia sempat habis. Berapa hari baru tuan semua dah habis 70,000. Allahu akbar dan semua. 70,000 la ilaha illallah. Ni nak sambung 70,000 untuk mak dia dan 70,000 untuk ayah dia, nak sambung lagi. Saya tanya ustaz, macam mana ustaz? Buatlah zikir. Okay, kalau boleh. La ilaha illallah. Jadi tuan-tuan semua, ni sebab tu ustaz beritahu banyakkan zikir dan semua. Orang yang suka berzikir dan semua, dia akan mati dalam keadaan tersenyum-senyum. Orang yang suka zikir dan semua, dia akan mati dalam keadaan tersenyum-senyum. Senyum dia. Orang yang banyak zikir dan tuan semua, mulut akan bau harum, akan bau harum dan semua. Lepas tu nak cerita dan semua, bila kita meninggal dunia besok, bila kita meninggal, orang atas kubur kan, yang talqin tak talqin kan. Kalau yang biasanya talqin. Kalau ada kalau yang berfahaman Wahabi sikit, dia tak ada talqin lah, dia tinggal gitu lah. Tapi macam kalau macam ayah ustaz begini meninggal, okay, kita talqin, imam suruh ustaz talqin, ustaz tak mau talqin, bukan tak mau, tak boleh, nanti tak boleh nak baca, nanti asyik duk nangis tak boleh baca, nanti orang marah pula. Jadi ustaz beritahu imam lah bacalah. Ustaz ada tepi imam. Sepatutnya anak yang baca, tapi tak boleh ustaz. Ustaz dia imam hari tu pun, untuk ayah ustaz pun, tak boleh tahan, dan nangis tak boleh tahan. Jadi ustaz suruh imam bacalah. Imam baca. Jadi nak beritahu tuan semua, jadi bila kita meninggal besok dunia, kita meninggal saja tuan semua, langkah saja kaki keluar kita, 3 langkah saja kita keluar daripada kita langkah keluar daripada tempat perkuburan kita tu, maka datang 2 malaikat. Mungkin nakir. Tapi tuan semua, bagi orang yang suka berzikir, orang yang suka baca Quran, orang yang baik, hatinya baik, orang yang banyak
membawa banyak pahala apa semua. Mereka ni orang baik-baik ni, orang yang tidak buat laku maksiat, tidak lakukan dosa dan semua. Mereka akan datang, mereka mungkin nak juga datang, tapi semua dia kata apa? Assalamualaikum wahai si anu tu, akulah Bashir Mubashir. Kalau ikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah, dia kata macam tu. Mereka bukan lelaki juga datang, cuma dia beritahu, wahai si anu, akulah Bashir Mubashir. Datang, akulah Bashir Mubashir. Maksudnya bila dia sebut saja, mengikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah datang, bila malaikat lelaki sebut akulah Bashir Mubashir, akulah Bashir Mubashir, aku menyampaikan berita gembira pada kamu. Okey, orang yang menyampaikan Bashir Mubashir, orang yang menyampaikan berita gembira. Maka apa dia kata? Okey, dia soal gitu-gitu aja tuan semua. Dan juga tidur kamu seperti tidur pengantin baru. Ni beritahu dah. Tapi kalau kita seorang yang berdosa, tuan semua, kalau kita seorang yang berdosa, dahlah waktu kita nak mati susah, tuan semua, nak mati susah. Nak mati susah. Dan bila kita dalam kubur, datang munkar nakir, dia akan cakap, dia akan beritahu, perkenalkan diri dia, wahai si anu, akulah munkar nakir. Mengikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah, dia kata, bila dia sebut saja, akulah munkar nakir, itu tanda kita akan azab, akan dipukul, akan dihenyak dalam kubur semua. Bila disebut dia, nama dia munkar nakir. Inilah tuan semua. Ini nak beritahu tuan semua. Jadi bulan Ramadan ni kita banyak berzikir tuan semua. Segala pahala zikir, pahala sunat akan jadi wajib tuan semua. Segala pahala sunat akan jadi wajib, dan semua perbuatan ibadat wajib akan diberi pahala 70 kali, bahkan lebih lagi, beratus-ratus kali insya-Allah. Okey, boleh tuan-tuan semua? Okey, Ustaz nak kongsi sikitlah satu zikir tuan semua. Satu zikir untuk apa tuan? Untuk nak meredamkan kegelisahan. Kita dalam COVID tuan semua, kegelisahan. Kita boleh sebut PKP, boleh sebut COVID, atau boleh sebut apa-apa tuan semua. Apa-apa, maka tak usah kata kita saja tuan semua. Orang yang jual minyak pun, toki minyak pun teruk juga tuan semua. Kita nampak dia kaya kan? Memang dia kaya tuan semua, toki minyak kaya. Toki minyak kaya. Tapi nak beritahunya, bila harga minyak turun, sampai lambakan berlaku di stesen minyak. Maksudnya, tak ada orang nak beli. Kereta tak ada jalan. Dah bila PKP dah 2 bulan, tak ada orang berjalan. Macam Ustaz dulu, tiap-tiap minggu, seminggu 2 kali, 3 kali pergi ke Bangi. Pergi hantar anak Ustaz pergi ke Unit 10, lepas tu balik, pergi ke Bangi ada studio. Kalau Bangi 3 kali, tuan semua 3 kali Bangi. Minyak selalu habis lah. Habis kita isi minyak balik. Okey, memberi peluang menjana wang kepada pihak yang jual minyak tu. Tapi sekarang ni bila dah tak keluar dan semua, maka minyak akan jadi lambakan lah. Dia kertil, lambakan minyak apa semua, dan berlakulah. Jadi sepatutnya mereka ni beli mungkin sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali beli minyak, tapi tak boleh nak beli. Inilah, jadi tuan dan semua, bukan kita saja susah, dia orang pun susah juga dan semua. Jadi ni Ustaz akan bagi satu amalan. Satu amalan ni tuan semua, amalan ni mudah je tuan semua. Mudah tak? Amalan mudah. Maka sesiapa yang lakukan ni tuan semua, maka tuan semua Allah Ta'ala akan redamkan, akan hilangkan segala kesusahan hatinya. Okey, Ustaz baca dan semua. Siapa dia nak, okey, Ustaz boleh snap gambar, Ustaz hantar. Ada dalam kitab ni semua, dalam kitab ni. Okey, siapa dia nak boleh PM Ustaz lah, boleh PM Ustaz. Atau PM admin tak apa, PM admin. Nanti Ustaz akan hantar pada PM admin, boleh PM admin akan bagi pada tuan semua. Itu kita ayatnya bunyi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian sebut Allahumma ighfirli. Tu sebutlah. Okay, Ustaz ulang balik Ustaz ulang balik bacaannya. Okey, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Setakat tu kan. Kemudian kita sebut Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Paling bagus sekali tuan semua, paling bagus sekali lah kalau kita dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan terdesak dan semua. Kita ambil semayang 2 rakaat pula. Ambil semayang, kemudian solat 2 rakaat. Bulan puasa ni
Bila tak boleh minum air ni, banyak tersasul tuan semua dia. Ambil air sembahyang sunat 2 rakaat. Nak sembahyang sunat taubat pun boleh, sembahyang sunat hajat pun boleh, apa-apa sembahyang sunat boleh, sembahyang sunat duha pun boleh. Selepas sembahyang sunat duha tu ataupun sembahyang sunat tu, tuan-tuan terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfirli. Baca lagi banyak-banyak sampai hati tuan-tuan rasa tenang lah, tenang insya-Allah. Okay, ni ayat adalah merupakan ni daripada Rasulullah SAW, bukan daripada ustaz, daripada Rasulullah SAW, iaitu satu amalan untuk kita nak meredamkan kita punya kesusahan, kesedihan, keperitan kita ni, kita baca. Kalau boleh kan, nak PM Ustaz, boleh PM Ustaz. Nanti Ustaz naik gambar, Ustaz hantar. Ustaz hantar pada tuan-tuan semua. Okey, ataupun Ustaz hantar pada tuan-tuan, boleh PM pada admin. Ustaz kan hantar juga pada admin. Takut nanti tuan-tuan hantar pada Ustaz, lambat Ustaz hantar, lambat Ustaz balas. Sebab lepas ni Ustaz ada baca Yasin, baca Yasin. Yasin 1000 untuk penutup. Satu lagi sebelum Ustaz berundur tuan semua, Ustaz nak beritahu tentang sedekah. Sedekah tuan semua. Okey, sedekah tuan semua kita ada 3 golongan. Kalau kita bagi sedekah tu semua 3 golongan. Pertama tu semua bukan 3, 1 2 3 4 golongan. Satu sedekah, kita sedekah pada orang biasa. Orang biasa tu semua, orang biasa je sedekah. Maka tuan-tuan sedekah tu tuan-tuan akan dapat 10 kali ganda. Kalau RM1 tuan-tuan bagi 10 kali ganda lah Allah Taala bagi pada tuan semua. Maksudnya misal kita buat dalam bentuk wang lah. Kalau RM1 tuan-tuan bagi, tuan-tuan akan dapat RM10, 10 kali ganda. Kalau tu untuk orang biasa, sedekah pada orang biasa lah. Tapi kan tuan-tuan, bagi pada orang yang OKU dah semua. OKU, kena ingat OKU. Orang yang susah, masa susah pergerakan dia. Orang buta, orang bisu, pekat, orang cacat, orang kena stroke, macam-macam tu semua. Kita bagi sedekah dia, maka 70 kali ganda. Sedekah dia 70 kali ganda. Ini tujuan Ustaz bagi ni nak suruh tuan-tuan faham tentang kategori sedekah. Jangan nampak pada ganda tu, tapi Ustaz cuma nak beritahu ni kelebihan seseorang tu yang kita sedekah, agar kita dapat sedekah ni tempat kita tuju sedekah tu, tuju daripada tempat yang betul. Okey, pertama sedekah orang biasa. Kita sedekah orang biasa, orang biasa macam contoh kita pergi ke airport KLIA, kita jumpa penyapu kita bagi dia, kita bagi RM10, maka 10 kali ganda kita akan dapat. Okey, kalau kita jumpa orang OKU sampai tengah jalan, kita jumpa dapat OKU dia jalan macam-macam semua, kita bagi dia RM10, maka 70 kali ganda kita akan dapat. Okey, kalau kita bagi pada saudara kita semua, sanak saudara kita semua, 100,000 kali ganda. Itu beza. Kita bagi pada sanak saudara kita yang miskin lah, yang miskin, kita bagi pada sanak saudara kita 100,000 dah semua. Kenapa dah semua? Pada mak kita, pada ayah kita, pada adik-beradik kita, pada mak saudara kita, sanak saudara kita. Okey, kenapa banyak sangat kalau banding dengan OKU ni? Kenapa banyak sangat? Okey, apabila kita sedekah pada sanak saudara kita, 2 perkara kita kena. 2 pahala pun kita dapat. Di samping 100,000 dan semua, 2 pahala pun kita dapat. Pertama, mengeratkan silaturahim. Dulu kita bergaduh, dulu kita masuk muka, kita bagi ni bulan puasa ni, kita bagi. Kita sedekah ambil duit 100 untuk boleh buka puasa, kita bagi. Dan lepas dia nak marah, tu hilang dia marah. Dia dah dapat menghubungkan balik silaturahim. Kena ingat tuan semua, salah satu daripada kita, seseorang tu tidak dapat malam Lailatul Qadar. Tak lama ni tuan semua. Ada 10 hari lagi. Besok dah tutup mata pejam mata, tutup mata pejam mata, buka mata pejam mata, buka mata pejam mata dan semua dah nak masuk 10 hari dah. Hari ni yang ke-9, besok yang ke-10 dah nak pergi dah rahmat Allah Taala, nak pergi dah rahmat Allah Taala. Masuk fasa 10 kedua pula. Masuk 10 dah. Okay? Ingat, masuk fasa ketiga adalah malam Lailatul Qadar. Salah satu daripada orang yang tak dapat malam Lailatul Qadar ialah pertama, dia kekal minum arak. Yang kedua, dia derhaka pada mak bapak dia. Yang ketiga, dia memutuskan silaturahim. Tak kira lah dengan siapa-siapa. Memutuskan dengan kawan-kawan kita ke, dengan adik-beradik kita ke, dengan saudara kita ke, memutuskan. Maka orang macam ni tidak akan dapat Lailatul Qadar. Ni peluang kita nak hubung balik. Semua nak hubung balik. Jadi, kalau kita sedekah kepada sanak saudara kita, 100,000 kali ganda kita akan dapat. RM10 kita bagi semua, 100,000 kali ganda. Maksudnya berapa ribu? Ustaz mathematik fail. Tak apa, tak usah kira lah. Maksud 100,000 kali ganda. Satu lagi sedekah yang paling tinggi tu semua.
Paling tinggi ialah sedekah kepada ulama-ulama. Alim ulama. Orang yang alim tu semua. Orang yang alim sedekah dia 700,000 kali ganda. Lebih besar daripada semua tu semua kita bagi kepada orang alim. Kita bagi kepada orang alim. Sekarang ni tuan-tuan semua, di Kelantan. Ni Ustaz nak tashkil dia. Di Kelantan, ramai ustaz-ustaz dan semua yang tak boleh ngajar kat masjid. Ada kawan ustaz seorang, tak mau sebut nama dah tuan semua dah. Dia merayu pada ustaz. Syekh, dia panggil Syekh, tolong Syekh. Syekh ni bukan besar. Syekh ni saudara. Syekh, tolong Syekh. Anda dah sebulan dah. Tak dapat duit. Tak ada duit dah. Dah sebulan tak ada duit dah semua. Bekalan makanan dah nak habis dah. Sebab ustaz tahu, dia ngajar masjid. Alah Kelantan dah semua, ngajar masjid berapa ringgit dapat dah semua. Ni, kalau masjid yang besar-besar saja bagi-bagi, mungkin 100 dah bagi dah. RM100 sekali ngajar datang. Kalau masjid kampung-kampung, RM60, RM20 pun ada semua. Ustaz pernah tengok RM20 dia bagi. 1 jam dah bercakap dah. 1 jam bercakap RM20 dah bagi. Ada. Bayangkan dia semua. Tak macam KL lain dah semua. KL orang Tok Guru dah. Tok Guru ustaz datang bawa Mercedes, BMW. Faham dah? Cayenne bawa tuan semua pergi masjid. Handphone bukan handphone harga 100-200. Bukan handphone kokak ni. Cokiam punya handphone yang harga 4,000 dah semua. Orang KL lain. Ustaz-ustaz KL lain dah semua. Tak, kalau COVID berlaku setahun pun, mereka dapat hidup dah semua. Sebab ada orang kaya akan bagi. Orang kaya akan bagi. Sebab orang KL ni ramai orang kaya. Di Kelantan orang kaya juga. Tapi kebanyakannya tuan semua, ustaz-ustaz ni dia pergi ngajar. Ada tuan-tuan, kawan ustaz tu kadang motosikal, bagi motosikal tak ada duit dah semua. Tak ada duit, tak cukup duit. Kalau telefon Syekh, tolong Syekh, anda nak 300 Syekh tu. Anda nak 300. Anda repair motosikal banjir pun ni, masa tenggelam air. Repair buat overhaul, nak 300 boleh Syekh. Kalau anda nak bagi RM50, tak apa, anda terima. Nak bagi RM50 kepada dia. Bagilah 300, 400 dan sampai 500 kita bagi. Tak sekarang ni ustaz beritahu pada tuan dan semua, kalau tuan-tuan ni lah peluang-peluang tuan semua, kita nak nak sedekah pada alim ulama 700,000 kali ganda tuan semua. Tuan-tuan boleh back in pada ustaz. Back in ramai sekarang ni. Ada satu orang tu minggu lepas, ustaz beritahu macam mana terus 1,000 masuk dalam akaun ustaz. Dan terus ustaz salur pada terus. Hari tu juga ustaz salur pada, bukan hari tu, besok ustaz salurkan pada ustaz-ustaz yang dekat pondok-pondok tu, mereka tak boleh ngajar, tak ada duit kan, tak boleh ngajar di masjid dan tak ada duit untuk mereka nak makan minum dan semua. Inilah tuan-tuan semua. Masa inilah kali-kali kita nak sedekah tuan-tuan. Dalam bulan kalau 7,000 kalau hari biasa 700,000 kali ganda, bayangkan tuan-tuan semua kalau tuan-tuan sedekah, tuan-tuan akan dapat pahala wajib tu. Pahala wajib. Dapat pahala wajib. Apatah kalau tuan-tuan nazar pula. Aku nazar nak sedekahkan duit 1,000 ni kepada ustaz-ustaz di Kelantan. Pound back ni pada ustaz. Kan masuk tuan semua. 700,000 kali ganda tuan semua, dikali dengan 70 pula. Bila nazar, maka wajib hukum dia. Maka wajib tuan-tuan, maka hukum wajib tu Allah Ta'ala bagi 70 kali ganda pula. Allah, 70,000 kali ganda kali dengan 70 pula tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tuan-tuan bayangkan ni, nak beritahu ni tentang bulan puasa ni, lebih Allah Ta'ala bulan ni lah, bulan puasa sebulan-sebulan. Tak ada dah, bulan lain tak ada dah tuan semua. Ni lah kita nak pulun. Ni kita dah 9 hari dah lepas dah. Ada 21 hari atau 28 hari kita tak lama dah tuan semua, tak lama dah kita nak habis dah. Sembahyang tarawih buatlah 20 tuan, jangan buat 8. Cabarlah diri sendiri. Senguk-senguk ustaz ngantuk juga tuan semua. Ngantuk semalam, ngantuk sampai mimpi. Sampai mimpi buat jadi imam. Baca. Tak buat juga tuan, buat 20. Buat untuk Allah Taala, bukan untuk kita tuan semua. Bukan untuk siapa, untuk kita. Untuk Allah Ta'ala. Bila kita untuk Allah Ta'ala balik pada kita. Allah Ta'ala tak minta apa-apa dan semua daripada kita. Tapi kita buat kerana dia, untuk dia. Nah, bila kita buat kerana dia, untuk dia, maka benda tu akan datang balik pada kita lah. Kena keterangan, apa semua lah, insyaAllah. Benda semua lah. Inilah boleh sembang-sembang ustaz sikit, sembang-sembang pada tuan semua. Okey, ingat ustaz ulang balik. Okey, kalau kita sedekah pada orang biasa, 10 kali ganda je. Kalau kita sedekah pada orang OKU kan OKU, orang yang tak ada upaya. Tak ada bayar 70 kali ganda. Kalau kita sedekah pada sanak saudara kita 100,000 kali ganda. Kalau kita sedekah pada alim ulama dan semua 700,000 kali ganda. Inilah. Tuan-tuan fikir sendiri. Kalau Nabi kata fikir-fikirlah. Fikir-fikir. Nabi kata fikir-fikirlah. Insya-Allah. Jadi ustaz cuba insya-Allah kalau boleh. Cuma saya tak beritahu tuan semua pada hari Sabtu ni. Hari Sabtu pula besok hari Ahad. Besok hari Ahad tuan semua. Sembang-sembang ni ustaz ganti sepatutnya besok, tapi ustaz ganti hari ni. Besok ustaz nak tumpu kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'ahullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'ahullah.
Assalatu wassalamu alaika ya Assalatu wassalamu alaika ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara wa limasyayikhina wa li jami'il huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka antas samiul alim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila al-haqqi wa ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin anta rasulullah. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Kita jumpa lagi kita jumpa pada hari besok dalam kelas, dan juga kita akan jumpa pada hari Isnin pula. Ustaz akan kongsikan amalan-amalan pada tuan dan semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.